Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu sekali lagi kita di kuliah Zuhur hari Isnin ini. Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik-baik. Kita berada di dalam rahmat Allah, disebabkan senantiasa kita bersyukur kepadanya. Memang saya selalu mengulang-ulangi perkataan syukur di dalam kuliah saya. Sebenarnya bukan untuk mengingati tuan-tuan saja, tetapi mengingatkan diri kita juga. Kerana syukur itu sangat besar faedahnya. Syukur adalah merupakan teman kita ketika kita berada di dalam nikmat Allah maupun di dalam cobaan Allah. Supaya kita senantiasa ingat bahawasanya yang namanya kehidupan bukan selalunya saja kita rasa kemanisannya, tetapi di dalam kehidupan juga ada perkara-perkara di mana ketika Allah Ta'ala mencuba kita, memberikan kita balak bencana supaya kita melihat kepada diri kita keadilan Allah yang sebenarnya. Sayyidina Musa alaihissalam, iaitu Nabi Musa alaihissalam, pernah dia bermunajat kepada Allah Ta'ala dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya, wahai Allah, tunjukkanlah keadilan kamu kepadaku. Lalu apa yang Allah Ta'ala jawab? Kamu tidak akan kuasa, kamu tidak akan sabar untuk dapat melihat keadilanku. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam? InsyaAllah dengan izinmu aku akan sabar melihat keadilanmu. Baiklah, kata Allah, kamu pergilah ke sebuah mata air dan di situ kamu sembunyikan diri di balik sebuah batu. Kamu lihat apa yang bakal terjadi, dan aku ingin melihat kamu sama ada sabar atau tidak sabar. Lalu Nabi Musa mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mendatangi sebuah mata air dan di situ dia bersembunyi di balik sebuah batu. Tak lama kemudian datang seorang menunggang kuda, berhenti di situ, mengambil airnya, berehat sebentar, kemudian tu pergi. Apa yang menjadi masalahnya di situ? Orang yang menunggang kuda ini telah meninggalkan satu karung wang dinar di situ tanpa sengaja. Setelah orang yang berkuda ini pergi, datang seorang kanak-kanak. Dia menemui apa yang ada di dalam karung tersebut, iaitu wang dinar yang tertinggal oleh pemuda yang menunggang kuda. Lalu dia bawa pergi. Selepas daripada kanak-kanak ini mengambil wang karung yang ada di dalam punjin itu, datang seorang tua yang buta. Orang tua buta ini berhenti berehat di situ, kemudian itu bersolat. Tiba-tiba datang orang yang menunggang kuda tadi. Dia tanya kepada orang tua yang buta ini, kamu nampak tak karung yang aku tinggalkan? Di dalam karung itu penuh dengan wang dinar. Kata orang tua ini, macam mana aku nak nampak, aku ini buta. Tak lain yang tinggal di sini, yang singgah di sini hanya engkau saja selepas daripada aku. Terus pemuda ini membunuh orang tua buta ini. Nabi Musa yang melihat keadaan ini, dia kata ini sungguh tidak adil. Mana mungkin orang yang menunggang kuda ini mengambil tindakan dirinya sendiri membunuh orang yang buta tadi tanpa usul periksa. Lalu Allah mengatakan, sudah aku katakan tadi kamu tidak sabar untuk melihat keadilan aku. Lalu Allah menurunkan malaikat Jibril, mengutuskan malaikat Jibril supaya menjelaskan apa sebenar perkara yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Katanya bahawasanya anak tadi yang mengambil punjin yang ditinggalkan oleh pemuda itu
bapaknya pernah bekerja dengan orang yang menunggang kuda, tetapi upahnya tidak dibayar oleh orang yang menunggang kuda. Dan anak tadi yang mengambil daripada yang ditinggalkan oleh orang yang menunggang kuda adalah memang haknya sendiri, iaitu hasil daripada pekerjaan ayahnya yang tak dibayar gaji. Kemudian ayahnya mati terbunuh, dan dia menemui wang yang diambil tadi sama banyaknya. Itu keadilan ke tidak? Tentu sekali, kerana dia ditinggalkan sebagai anak yatim, sedangkan ayahnya punya tunggakan yang belum dibayar oleh majikannya, kerana majikannya tidak adil. Jadi Allah Ta'ala memberikan semula haknya melalui cara yang sedemikian. Kemudian itu, macam mana pula ayah anak ini tadi dibunuh? Orang yang membunuhnya adalah orang yang tadi buta. Orang tua sebelum dia buta, dia telah membunuh ayah kepada anak tadi. Jadi Allah Ta'ala membalas balik, bunuh balas bunuh. Apa yang ditinggalkan tadi, dia sudah dapat semula. Dan apa yang telah dia dibunuh bapaknya tadi, dibayar nyawa dengan nyawa oleh Allah Ta'ala. Adakah itu tidak adil? Baru Nabi Musa nampak jelas keadaan yang sebenarnya. Sebab itu apabila kita melihat satu keadaan, sama ada dia nikmat ataupun dia bala ataupun cobaan, kita selalu merasakan kenapa terjadi pada diri kita. Kerana kita tidak melihat keseluruhan kejadian yang telah dijadikan oleh Allah kepada kita. Akal kita kecil untuk menerpa keadaan di mana perkara itu adalah merupakan keadilan Allah Ta'ala. Kita sakit sebab apa kita sakit? Kita mendapat cobaan daripada Allah, kita kehilangan harta benda, kita mendapat kematian. Semuanya adalah merupakan apa yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala secara adil. Kita kena buka minda kita, kita kena lihat melalui mata hati, bukan melalui mata zahir. Kerana apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala tetap namanya adil. Kerana Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Yang menzalimi hamba-hambanya adalah diri mereka sendiri. Sebab itu kita senantiasa bersyukur. Apa yang datang sebagai nikmat, ya Alhamdulillah. Apa yang datang sebagai ujian itu merupakan keadilan Allah kepada kita. Sebabnya kita tidak sentiasa berwaspada. Kita merasakan bahawasanya diri kita baik, tetapi apabila kita berkata dengan orang, walaupun hasil tujuannya itu nak baik, tetapi tidak sedikit daripada perkataan kita yang menyinggung hati orang tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja. Sebab itu Allah Ta'ala Maha Adil. Cobaan itu adalah merupakan kafarah kepada dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada kita sengaja melakukannya ataupun tidak sengaja kita melakukannya. Tetapi itulah merupakan kafarah kita, penghapusan dosa yang Allah Ta'ala bayar kontan di muka bumi ini tanpa nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidakkah itu adil? Tidakkah kita wajib bersyukur di atas keadilan yang seperti demikian? Walaupun kita tidak nampak, tetapi oleh kerana ajaran syukur itu didulukan, maka kita melakukan ajaran syukur itu yang dipesan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit apa nikmat Allah kepada kita. Sudah kita katakan beberapa kali, digandakan usia kita 3 kali lipat, 4 kali lipat, kalau hanya untuk sebagai ibadah saja. Untuk berterima kasih kepada Allah belum lagi cukup untuk membayar satu nikmat mata yang boleh memandang. Kita sambung apa yang telah kita bicarakan pada minggu yang lalu, iaitu kisah sejarah daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mula-mula diperintahkan oleh Allah Ta'ala berdakwah sepanjang 3 tahun secara rahsia-rahsia. Dan sudah kita bentangkan juga beberapa peribadi yang telah masuk Islam. Kita berhenti pada cerita Bilal. Sebelum kita sambung cerita Bilal yang telah dilatih oleh tuannya, iaitu Umayyah bin Khalaf, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cerita tentang Sumayyah. Kerana cerita tentang Sumayyah ini ada kaitannya dengan Umayyah bin Khalaf.
Walaupun Sumayyah bukan hamba daripada Umayyah, tapi beliau adalah hamba daripada Abu Huzaifah, iaitu daripada Bani Makhzum. Sumayyah memang sebagai hamba. Ketika dikutip oleh Bani Makhzum, dia bekerja dengan Abu Huzaifah. Kemudian datang seorang laki-laki dari Yaman yang namanya Yasir bin Amir. Yasir bin Amir ini sebenarnya mencari adik-beradiknya yang ada di Mekah, tapi adik-beradiknya pulang ke Yaman dan dia masih tinggal di Mekah kerana dia suka tinggal di Mekah. Kemudian dia bekerja dengan Abu Huzaifah dan Abu Huzaifah kata, kamu kahwinlah. Lalu dinikahkanlah dengan Sumayyah. Sumayyah adalah hamba berkulit hitam, sama dengan kedudukan Bilal. Jadi apabila dia dapat anak daripada perkahwinan ini, ada yang mengatakan anaknya ada 3 orang. Satu daripadanya mati di dalam zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam lagi. Ada pula yang mengatakan dia hanya dapat 2 orang anak. Satu namanya Ammar dan satu namanya Abdullah. Dan mereka sempat hidup sampai datangnya Islam. Apabila Rasulullah mula berdakwah tentang Islam, Ammar yang ketika itu sudah sangat muda, iaitu muda belia, dia tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar dan kawan-kawan Sayyidina Abu Bakar tentang Rasulullah. Maka dia datang mendengar apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tertarik dengan ajaran itu, iaitu untuk menjauhkan daripada menyembah tuhan-tuhan berhala yang dibanggakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi dia kata inilah Tuhan yang sebenarnya, tidak sebagaimana yang disembah oleh orang-orang Quraisy, iaitu daripada yang dibuat daripada batu, daripada kayu, yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak berbicara. Dia balik menceritakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ayah bundanya, iaitu Sumayyah dan Yasir. 2 orang tua ini pun sangat suka dengan apa yang telah disampaikan oleh anaknya Ammar. Jadi mereka semua sekeluarga menganut agama Islam, percaya dengan apa yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya memang bahagia kerana apa yang mereka anut tidak diketahui oleh tuan mereka, iaitu Abu Huzaifah. Tapi lama kelamaan perkara itu terbongkar, kerana keluarga daripada Yasir ini, keluarga Yasir ataupun boleh kita katakan keluarga Ammar, 4 beranak, iaitu Ammar, adiknya Abdullah, kemudian tu bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah. Kadang-kadang secara terang-terang menunjukkan bahawasanya mereka ini adalah yang menganut agama Islam. Jadi ini sangat tidak dapat diterima oleh tuannya Abu Huzaifah. Walhal Abu Huzaifah adalah pakcik kepada Abu Jahal. Jadi oleh kerana marahnya mereka, iaitu walaupun Sumayyah itu sudah dibebaskan tidak lagi sebagai hamba kerana sudah melahirkan anak daripada perkahwinan dengan Yasir, tetap mereka itu bekerja dengan Abu Huzaifah, dan Abu Huzaifah merupakan tuan mereka. Jadi Abu Huzaifah telah menangkap 4 beradik ini, 4 beranak ini, kemudian tu mula menyiksa dia. Macam-macam siksaan yang diberikan kepada Sumayyah dan keluarganya. Kemudian itu satu ketika apa yang telah dijalankan penyiksaan tersebut, iaitu disediakan api, dipanggang 4 beranak ini satu persatu. Mulanya adik yang kecil itu yang namanya Abdullah dipanggang sampai tak tahan mati. Kemudian tu giliran bapaknya pula. Giliran bapaknya, kemudian tu bapaknya disebabkan oleh sangat tua, sebelum lagi dia dipanggang, diseksa dengan macam-macam siksaan, ditimbus dengan pasir yang panas di tengah padang pasir, kemudian tu ditimpa dengan batu, ada yang dipakaikan baju besi supaya bertambah panas, kemudian tu sudah melecur-lecur badannya semua dicelupkan di dalam air, matanya dikorek apa sebagainya. Inilah siksaan yang telah diterima oleh Sumayyah. Kita ambil iktibar daripada cerita ini. Ini cerita sedih, orang yang pertama mati sebagai syahid
yang mana Rasulullah telah menjanjikan kepada mereka adalah syurga. Ketika itu belum ada arahan untuk menentang orang-orang kafir, belum ada suruhan daripada Allah untuk boleh berperang dan membunuh orang kafir. Begitu sucinya agama Islam. Rasulullah tidak bertindak mengikut hawa nafsunya. Rasulullah tidak bertindak mengikut apa yang menjadi kemarahan manusia, tetapi Rasulullah bertindak dengan arahan apa yang telah diberikan oleh Allah secara wahyu. Apabila Allah Ta'ala tidak memberikan wahyu untuk boleh berperang, Rasulullah tidak akan membunuh. Tapi apa yang Rasulullah lihat, penyiksaan yang dihadapi oleh Sumayyah, oleh keluarganya, suaminya dan anak-anaknya, Rasulullah datang melihat mereka, tapi Rasulullah tak dapat buat apa-apa kerana belum ada perintah Allah. Apa yang Rasulullah hanya mampu berdoa, sabarlah katanya, wahai keluarga Yasir, tempat kamu telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala syurga. Walaupun Rasulullah tidak dapat membela menyelamatkan mereka, tetapi dengan doa seperti macam itu, dengan jaminan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, sudah cukup untuk keluarga ini menahan kesakitan dan penderitaan siksaan. Bagi dia sudah ada tempat jaminan di syurga. Mereka tabah menerima apa saja yang telah menjadi siksaan kepada mereka. Satu persatu keluarganya mati. Yang akhirnya tinggal Ammar. Ammar itu dipanggang juga. Oleh kerana tidak tahan dipanggang sampai hilang kestabilan dia berbicara. Apabila diperintahkan oleh Abu Jahal, dia kata, dia mengaku bahawasanya dia itu masih bertuhankan Lata dan Uzza, iaitu nama dua berhala yang masih disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi hatinya tetap ingat kepada Allah Ta'ala. Lalu orang-orang melihat kepadanya dan memberitahu kepada Rasulullah bahawasanya Ammar telah murtad. Ammar apabila sudah sedar, kembali kepada Rasulullah dan bertanya, adakah benar-benar dia telah murtad? Kemudian tu Rasulullah bertanya kepada Ammar, apabila kamu menyatakan dengan lidah, adakah sampai kepada hati kamu mengatakan demikian? Hati aku tetap kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, apa saja yang menjadi siksaan kepada kamu kerana kamu dipaksa, maka itu tidak akan menjejaskan keimanan kamu. Ammar masih utuh keimanannya. Tinggal ibunya. Ibunya Sumayyah telah diserahkan oleh Abu Huzaifah kepada anak saudaranya Abu Jahal untuk menyambung kesiksaannya. Ada banyak version macam mana cara Sumayyah mati. Ada yang mengatakan beliau diikat kaki tangannya, kemudian tu ditarik dengan kuda sampai tersiat, terbelah dua jasadnya. Ada pula riwayat yang mengatakan Abu Jahal yang telah melontarkan lembingnya kepada dadanya, iaitu tepat di ulu hatinya, dan dia mati. Ada pula yang mengatakan bahawasanya Abu Jahal juga yang telah memasukkan lembing ataupun menikam dengan lembing pada kemaluannya sampai membawa kepada kematian. Rasulullah datang ketika kesiksaan sampai puncaknya. Rasulullah ulang-ulangkan perkataan dan janji Allah kepada keluarga ini. Ini adalah keluarga yang menjadi contoh tauladan kepada kita. Mereka diseksa dengan siksaan yang amat sangat, tetapi hatinya tidak sedikit pun berubah daripada beriman kepada Allah dan Rasul. Kita sudah banyak sekali nikmat. Banyak nikmat yang kita telah dapat berbanding dengan orang-orang awal yang memeluk agama Islam. Kehidupan kita sudah cukup baik. Kita nak beragama apa, tidak ada yang menghalang. Kita nak solat di mana, tidak ada yang boleh memberhentikannya. Kita nak buat, nak bersedekah, nak apa yang dianjurkan oleh agama, semuanya tidak ada halangan. Masih kita nak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang menghalang kita daripada untuk turut apa yang telah diperintahkan oleh Allah? Kenapa ada di antara kita yang masih tidak mau solat, yang masih meninggalkan puasa di bulan-bulan Ramadan, makan di siang hari? Sudahlah makan, tapi air yang diminum, air yang dilarang pula, iaitu minum bia. Puasa siang hari, tapi buka puasa dengan arak. Tidakkah kita kasihan kepada saudara-saudara kita sendiri? Sebab itu pada setiap
ada kesempatan untuk kita mendoakan saudara-saudara kita, kita doakanlah. Kerana Rasulullah sangat cinta kepada umat. Rasulullah tidak suka umatnya masuk neraka. Apalagi kita sesama umat, sesama saudara. Kalau kita mahukan sesuatu yang baik untuk diri kita, kita juga mahukan yang baik untuk saudara kita. Ambillah faedah daripada misal yang telah diberikan contoh oleh Sumayyah dan keluarganya. Penderitaan yang mereka dapat, kita tidak akan tertanggung. Jaminan yang mereka dapat atas dasar kerana mereka sangat teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh berbeza dengan mereka. Apabila keluarga ini sudah dihapuskan, kemudian itu Umayyah pula mendengar pemberitaan yang telah mengatakan bahawasanya Sumayyah telah dihapuskan oleh tuannya Abu Huzaifah. Dia sangat gembira. Kemudian tu dia mengumpulkan semua orang-orang yang masih bersekongkol dengan mereka dan dia berhujah. Dia kata, kamu lihat semua, apa yang telah dilakukan oleh Abu Jahal adalah merupakan ancaman kepada sesiapa saja yang tidak mahu kembali kepada menyembah berhala. Yang mahukan agama Muhammad, itulah balasannya. Tidak kira sama ada anak sendiri, isteri sendiri, ataupun keluarga yang terdekat, mereka akan dapat sama hukumannya semacam mana Sumayyah mendapatinya. Kemudian orang-orang mempertawakan Umayyah. Dia kata, Umayyah, kamu jangan cakap orang, kamu lihat pada diri kamu sendiri bahawasanya hamba kamu itu sendiri yang sudah beriman kepada Muhammad. Siapa dia? Kata dia. Orangnya tidak lain adalah Bilal. Barulah Umayyah sadar, patutlah beberapa kali aku memerintahkan dia untuk membunuh Nabi Muhammad, dia akan kembali kepada aku, belum ada kesempatan untuk membunuh Nabi Muhammad. Sebenarnya apa yang terjadi, Bilal menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mendengar perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia jadi lemah hatinya. Bagaimana untuk aku membunuh seorang yang sangat baik akhlaknya, seorang yang sangat memberikan pengajaran yang sebenarnya kepada aku. Jadi dia selalu buat alasan kepada tuannya, iaitu Umayyah bin Khalaf. Dia kata, aku tidak punya kesempatan untuk membunuh Rasulullah. Sebenarnya sepanjang dakwah Rasulullah ada banyak peristiwa cubaan untuk membunuh Rasulullah. Ini yang pertama. InsyaAllah nanti di dalam kita menjelaskan keseluruhan daripada sirah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan masukkan sedikit 1-2 pembunuhan yang dirancangkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih daripada 5 kali cubaan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak habis di situ, sampai junjungan kita sudah wafat pun masih ada orang yang nak mencuri jasad Rasulullah. Ya, itu sudah kita bicarakan kalau tidak silap saya di kuliah ini juga. Kerana itu adalah merupakan selingan macam mana Rasulullah memberikan mimpi kepada Nuruddin Az-Zangi, raja negeri Iraq. Kita tinggalkan cerita itu, kita sambung cerita ini, iaitu apabila Umayyah telah mengetahui bahawasanya Bilal itu adalah yang telah memeluk agama Islam, dia kata, ini rupa-rupanya yang terjadi. Sebenarnya kamu telah menipu aku, kamu telah mempermainkan aku. Aku jaga kamu baik, aku ajar kamu ilmu peperangan, ilmu kependekaran semata-mata kerana untuk menjadikan kamu bebas. Perjanjian yang telah diberikan oleh Umayyah kepada Bilal, kalau kamu dapat membunuh Muhammad, aku akan bebaskan kamu. Tidak ada hamba ketika itu yang tidak mau bebas, kerana mereka tahu bahawasanya kebebasan sangat perlu bagi orang yang di dalam tawanan ataupun di dalam kehambaan. Tahukah kita siapa Bilal yang sebenarnya? Bilal, kita tahu bapaknya adalah Rabah. Rabah memang hidup sebagai seorang hamba yang dibawa daripada Afrika, daripada Habashi. Dan nama bapaknya itu Rabah memang begitu, bekerja dengan Umayyah bin Khalaf. Tapi ibunya Hamamah adalah bukan asalnya hamba. Kita kembali mengenangkan suatu cerita di mana
sebelum kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa 50 hari sebelum kelahiran Nabi kita, Mekah dilanggar ataupun diserang oleh tentera bergajah Abraha. Ketika Abraha menyiapkan bala tenteranya untuk menyerang Mekah, kerana sebab salah satu daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu leluhurnya, telah melumuri najis kepada gereja yang telah dibuat oleh Abraha. Ini sudah kita jelaskan pada awal cerita sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dia menyerang Mekah itu, dia bawa anak saudaranya yang namanya Hamamah. Jadi Hamamah ni bukan asalnya seorang hamba, tapi dia adalah keturunan bangsawan, bersaudara dengan Abraha, ada hubungan kekeluargaan dengan Raja Abraha. Jadi Hamamah adalah orang bangsawan. Bilal, bapaknya Rabah, hamba, dikawinkan dengan Hamamah. Jadi apabila Abraha telah dikecundangkan oleh Allah Ta'ala dengan didatangkan batu-batu daripada neraka yang dibawa oleh burung ababil, semua ketenteraan yang dipimpin oleh Abraha musnah. Hamamah ini hidup, lalu dia ditawan oleh orang-orang Quraisy untuk menghinakan macam mana beraninya Abraha menyerang Mekah. Maka Hamamah ini dijadikan hamba dan diserahkan kepada Umayyah bin Khalaf. Kata Umayyah bin Khalaf, aku akan jadikan Hamamah ini hamba supaya menjadi peringatan kepada orang-orang yang cuba nak merosakkan Mekah. Jadi Hamamah dikawinkan dengan Rabah. Apabila dikawinkan dengan Rabah, dia dapat 2 anak. Bilal ni anak nombor 2, bukan anak nombor 1. Anak nombor 1-nya Syahib. Apabila Syahib sudah dewasa, Umayyah telah menjual Syahib kepada orang lain. Memang ini caranya orang-orang Arab Quraisy untuk bikin duit, iaitu menjaja ataupun melelong hamba-hamba. Apalagi kalau hamba itu seorang yang kuat, pemuda, muda lagi, harganya akan lebih mahal. Jadi Syahib ni telah diambil daripada tangan ibunya Hamamah. Oleh sebab Hamamah ini sangat sayang kepada Syahib, dan Bilal ketika itu masih lagi kecil, maka oleh kerana sangat dia terharu ataupun sangat sedih disebabkan Syahib telah dijual oleh tuannya Umayyah, lama kelamaan Hamamah ini sakit kerana rindu kepada anaknya dan mati. Tak lama kemudian bapaknya juga Rabah mati, tinggal Bilal hidup dewasa bersama dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau kita lihat, walaupun dia itu seorang hamba yang hitam, seolah-olah statusnya itu hina di mata masyarakat, di mata orang yang mengambil dia sebagai hamba, di mata tuan-tuan yang tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi Allah Ta'ala Maha Adil. Di dalam darahnya Allah Ta'ala selitkan satu darah yang bangsawan. Dia mempunyai akhlak mulia. Sebab itu sudah kita terangkan pada awal kuliah ini, iaitu keadilan Allah itu kita tidak nampak. Kita selalu nampak zahirnya. Kita nampak orang hitam, orang hina, orang miskin, itu yang kita nampak. Tetapi di balik jasad yang tersebut itu tersembunyi akhlak yang mulia yang sangat dicintai oleh Allah, kita tak nampak. Memang selalunya kita buta kerana kita tidak memandang dengan mata hati, kita hanya memandang dengan mata zahir. Apabila kita salah memandang, kita telah melakukan suatu dosa. Sebabnya Allah Ta'ala tak pandang dia seperti macam itu. Semacam mana yang kita pernah mengatakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana dia sangat hina tetapi dia begitu mulia di sisi Allah, sampaikan masyarakat langit kenal dia, masyarakat dunia tak kenal. Kerana dia sangat cinta kepada ibunya, berkhidmat kepada ibunya, sampai-sampai ibunya suruh dia berdoa untuk menghilangkan penyakit sopaknya pun dia tidak mau, kerana ini adalah merupakan anugerah daripada Allah. Dilahirkan dengan kulit yang sopak masih terima, masih sayang, masih kata ini adalah anugerah Allah, tidak akan aku berdoa untuk menghilangkannya kerana ini hadiah daripada Allah. Siapa kita? Kita dilahirkan sempurna, kulit kita bagus, licin, mulus,